Okay. Nah, kita masuk ke soalan nombor 10 ni. Okay, look at this question number 10. Okay, a group of students consists of 4 boys and 4 girls has attended an event. Maksudnya mereka pergi satu acara lah. Find the event that in the event they are seated at the round table. They are seated at the round table with the chair with the 8 chairs. Find the number of different arrangement of all of them. Guys, do you still remember? Round is a circle, right? Round is a circle ataupun benda yang bulat. Okay, arrangement for the circle. Do you still remember what is arrangement of circle? Apa dia? Yes, n-1. Not n-2, n-1. Okay, the formula will be n-1. Okay, jadi kita ada berapa orang semua sekali? 8 kan? So kita ada 8 orang. So 8. Nah, 8 tolak 1. So you're going to get 7 factorial. right? Dapat kan? Ni senang je lah. So saya nak habiskan cepat-cepat untuk kamu ni. Okay, done ah. Okay, the first one is done. Okay, kalau kita duduk dalam satu bulatan, dia punya formula adalah n-1. n-1 factorial. Okay, done ah. Okay, next one. All of them are asked to perform in a line. To perform, all of them are performed in a line. How many way of different arrangement so that all the girls will stand in the middle of the line. So mereka semua kena duduk di tengah-tengah. SBB. This is a SBB set. Sambungan last week punya. Okay, kelas sekarang kita ada berapa sekarang? Sekejap saya lukis untuk kamu cepat-cepat. Okay. Kita ada 8 orang kan? Okay guys, kita ada 8 orang. Saya sediakan 8 ruangan. 8 ruangan ini cara yang paling mudah lah. Okay, dalam 8 orang ni, tengah-tengah dia mesti perempuan. Tengah-tengah dia. So, tengah-tengah dia, ini 4 ni lah. Yang tengah-tengah, right? Ini ni, 4 ni. Tengok ni. Yang 4 ni lah tengah-tengah. Saya tukar warna dia sekejap. Senang untuk kamu nak tengok. So, ini yang tengah-tengah ni. So 4 ni yang tengah-tengah kan, faham? You nampak tak? The blue color is the middle 4, right? They want 4 girls seated in standing in the middle. So jadi ini adalah untuk pelajar perempuan ni. Ini untuk pelajar perempuan, faham? So perempuan ada 4 orang. Ada 4 orang. Kalau kamu nak guna sistem ni senang tengok ni. Perempuan ada 4 orang. So 4 means you kena fill up sajalah, just fill up. Tengok ni cara saya fill up. 4 3 2 1. Faham? 4 3 2 1. Faham? 4 3 2 1. Ini adalah untuk bilangan perempuan. Manakala lelaki pula ada 4 orang juga. Lelaki 4 orang. Just you can fill up daripada depan ni, tengok ni. 4 3 2 1. Faham tak? Okey, kalau kamu tengok ni kelas, okey, 4 hingga 1 ni, ini dipanggil apa ni kelas? 4 to 1 we call it as a 4 factorial, right? Dan yang ni pun sama, 4 sampai 1 ni pun kita panggil 4 factorial. So jadi dekat atas kamu ada 4 factorial 2 kali. Ataupun you boleh letak 4 factorial darab dengan another 4 factorial. So berapa kelas jawapan, anyone?
576. 576. 576. Thank you. Habislah tu jawapan dia. Faham? This answer. Okay, so done. Simple, right? So ni soalan yang mudah sajalah. Okay, I think hope that you can take down the answer. Okay, I give you 13 seconds enough for you to copy this answer. Okay, done. Okay, good. Thank you. Come. Next. So kita habiskan. Okay, kelas. Lepas habis kelas ni saya nak bincang lagi beberapa lagi kelas tambahan untuk kamu. I need to add in another few more classes which is going to be at the midnight. Okay, maybe after 11 or what? Maybe not after 11 to maybe around 12 ke 12:30 ke. So mungkin terpaksa kelas. I have no choice already. Okay. Saya nak bantu kamu macam mana saya tak tahu. Okay. So and then semua cikgu sekarang sudah jadi upside down because you know why? Next month the new batch is going to start. They're going to start a new batch. Kamu lagi batch lama masih dalam kita punya jadual, right? So now we have a very critical situation. We don't know how to manage this whole thing. So ada cikgu yang terlalu pack until cannot arrange. So I will let you know later. Okay, after the class. Okay, last one. Okay, Badan Wakil Pelajar. Badan Wakil Pelajar. Okay. Badan Wakil Pelajar which consists of 3 girls and 2 boys. 3 girls and 2 boys. 3 girls and 2 boys are to be selected as a representative for the leadership camp. Okay. If 3 representative will be selected as a presenter during the camp, dia nak pilih 3 orang saja tau. How many different way to select at least 1 girl as a presenter? Okay, kita ada 3. Kita ada 3 perempuan, 3 girls, and we have 2 boys. 3 girls and 2 boys. Okay, so kita nak buat apa dengan benda mereka ni adalah, okay, yang ni kan so kita nak pilih daripada sini, kita nak pilih 3 orang saja untuk nak buat presentation, right? Daripada ni nak pilih 3 orang. Okay, tapi dia kata at least 1 girl. At least 1 girl. At least 1 girl maksudnya kena ada sekurang-kurangnya 1 perempuan. At least 1 girl. Okay, kita tengok dulu. Kita ambil perempuan dulu lah, girl. Follow by boy. Okay, at least 1 girl maksudnya kena ada sekurang-kurangnya 1 atau lebih boleh lah. So kalau 1 perempuan, saya perlukan 2 lelaki supaya jumlah dia kena jadi 3. Must be 3, always must be 3. Itu dia punya syarat. Kalau 2 perempuan, 1 lelaki, jadi 3 juga. Dan kita boleh pergi sampailah 3 perempuan sebab perempuan ada lebih. So they can support. You faham tak? Perempuan boleh support kita sampai 3 orang. So jadi kalau 3 perempuan, 0 lelaki. So total dia, tengok nampak? Total mereka ni, the total of them should be 3, always 3. Always 3. Nampak? Total dia always 3. Faham? So jadi kita sama-sama selesaikan dia. Okay, saya nak ambil ni dulu tau, ni. Okay, 1 perempuan, 2 lelaki. Okay, 3C1. Sebab daripada 3 perempuan kan, 3 perempuan kita ambil seorang. Dan daripada 2 lelaki kita pilih 2. So this is your first solution. First solution, right? First solution. Lepas tu kelas, when you go to the second row, maksud dia apa tau? Is become or. Or maksud dia mungkin boleh jadi, tengok ni, mungkin boleh jadi 1 lelaki, 1 perempuan, 2 lelaki, atau 2 perempuan, 1 lelaki, atau 3 perempuan, 0 lelaki. Atau di sini or maksud dia adalah plus. So you have second option now. Can be from the 3 girls, can be 2. Can be 2. And from the 2 boys can be 1. So total 3 kan? Or the last one can be from the 3 girls, we to take all the 3.
And from the 2 boys, we're going to choose 0. Kalau you tak tulis pun tak salah. Faham tak? 2C0 is 1. So you tulis tak tulis pun tak salah. So can anybody give me the answer? Final answer? Simple, right? 10 Wiz. Pardon? 10. 10. Habis. Okay, done guys. Question B. Okay. Okay, done, huh? Okay, good. Thank you. Come, next. Okay, tengok soalan ni. Okay, diagram 8 shows an incomplete graph. Okay, X. Tengok ni. Ni yang paling penting. Yang ni. Okay, ada 3 orang pelajar bila saya buat kelas face to face, they don't know what is this. So, jadi mereka akan blur lah. Kelas, dalam kita punya binomial, dia ada satu format. We have a format of binomial. It's like this. X. Okay. So, B dekat sini adalah binomial. This is the call binomial. Nampak dekat sini ada B tu. B tu adalah binomial. Kamu pun boleh jumpa N. N tu adalah normal. Kita ada 2 saja. Binomial or normal, right? So, B stand for binomial. Okay, dalam ni dia akan letak N dengan P saja. Okay, ini adalah nilai N. So, N dia tak bagi. Tapi nilai P dia sudah bagi. Nilai P kamu adalah 0.4. So once you know the value of the P, since you already have the value of P, P kamu berapa? 0.4, right? So from the P, you can get the Q, right? What is the Q, class? Yes, Q is 1 minus the P. 1 tolak P. 0.6. You akan dapat 0.6. Faham? Okay, so we already done until here. Okay, sekarang, soalan pertama dia suruh cari nilai N. Okay guys, now can you see this one information given? 0. Sebenarnya 0 ni very good, you know. Kenapa tahu? Saya akan beritahu kamu kenapa 0 ni very interesting. Okay, first thing I need to tell you the formula first. Sebab ramai bila saya explain without formula, dia blur. Okay, this is a formula. Okay, let me start with this 0. Ke kelas, ini adalah nilai X, nampak? X kamu adalah kosong. X kamu adalah kosong. X kamu adalah kosong. Tengok ni. Saya ambil kosong saja, X equals to 0. Di mana nilai dia adalah, nilai X kosong adalah 27 over 125. Okay, faham sampai sini? Okay, di mana dengar betul-betul ini adalah, tengok ni, ini adalah nilai R. Ni. Kosong ni adalah sebenarnya nilai R. Tengok betul tu. Kosong tu adalah nilai R. Jangan lupa. Okay, saya nak ganti ya. Okay, N tak ada nilai tak? N tak ada nilai. R kamu adalah kosong. R sini pun kosong. Okay, faham? Okay, jom kita ganti. Okay, N C kosong, NC 0. Okay, P kamu adalah 0.4 with the 0. Dan Q kamu adalah 0.6 with the R kamu kosong tau. N minus 0 is still N. Okay, faham? Okay, the good news here, okay, kamu boleh nampak dekat sini, anything with the NC0 is become 1. Ini akan jadi 1 tau. Ini akan jadi 1. Jadi kamu boleh buang dia lah. Kamu boleh buang dia. Dia adalah 1. Yang ni pun adalah sebenarnya 1. Anything with the index 0 is 1. Faham tak? Jadi dua-dua ni akan hilang lah. Faham saya punya logik dia? Ini akan hilang. Ini akan jadi 1. Dan ini pun akan jadi 1. Faham? Dua-dua ni akan jadi 1. Maksud dia, 1 tu sebenarnya dia akan hilang. So jangan kata, ada pelajar kata, kosong bukan hilang ke? Kalau kosong, semua akan hilang. Faham tak? Kalau dia nilai dia jadi kosong, kosong darab dengan apa pun akan hilang. Kosong tau. So jadi tak boleh ada kosong, kena ada 1 saja.
So jadi yang ni akan jadi 1 dan ini pun akan jadi 1. Dua-dua sebenarnya hilang lah. Okay, tinggalkan untuk kita yang ni. Dan 0.6 guna kalkulator tengok. 0.6 berapa dia punya fraction? 0.6 you can use as a fraction. Berapa kelas? Anyone? What's the 0.6? Mana budak-budak saya ni? 0.6. 2 over 5. Sorry, 3 over 5. Okay, saya sudah tukar 0.6 jadi 3 over 5. So maybe you can ask me the reason, sir, why. Ada pelajar kata, sir, saya nak guna log. Janganlah. Okay, jangan guna log. Okay, tengok ni. Okay. 27 ni adalah 3 cube. 3 kuasa 3. 125 pula adalah 5 cube. Faham? So jadi nampak tak dua-dua ada cube. Jadi saya nak buat apa tahu? Saya nak letak ni macam ni. Nampak? Kan sama? So jadi kamu sekarang dah boleh compare dah n kamu adalah sama dengan 3 sebab you punya base sudah jadi sama. Base kamu 3/5, ini pun 3/5. So that means your n is 3. Faham? Ini adalah soalan A kita. Guys, understand what I'm doing here? Okay, good. Thank you. Thank you. Kamu faham, saya faham. Jadi so answer A, guys. Okay, lepas tu dia kata B dia kata seterusnya pada darjah 8 lengkapkan graf kamu. Okay, I need to complete the graph. If you look at your graph, your n is from 0, 1, dia kena ada 2 dengan 3. 0, 1, 2, 3, dia kena ada sampai 3 sebab n kamu 3 kan? Can you see right? And your n is 3. So dia kena ada 2 dengan 3. So sekarang kamu punya tugas kena cari 2 dengan 3. You need to find for me the 2 and 3. Okay, N CR 0.4 2 and 0.61. So nanti bagi saya jawapan ni ya. Satu lagi adalah P X untuk nilai dia 3. N CR 0.4 and guys, try to give me the answer in fraction because dekat atas tu semua dalam fraction, right? Help me guys faster. What is the value of the X2? Berapa dia punya probability kita? 36 over 125. 36, 125. How about the second, the last one? X3 is 8 over 125. 8 over 125. Okay. So kita ada 2 tau. 36. Okay, 36 ni sudah, 36 ni consider tengah-tengah mereka ni lah. If you look at 36 is somewhere here right in the middle. Okay, so ambil 2 ni. Okay, 36 saya dekat sini, jatuh dekat sini lah. Lebih kurang lah, tak perlu risau. And 8 should be lower here. Okay, so no need to worry about anything guys. So 36, right? Dan 1. Sir, the question, can I use log method? Can, you can use log method. So, you boleh guna log method. Tapi kenapa nak guna log method? You tahu kenapa saya kata jangan guna log? Macam kamu nak pergi bunuh itu apa nyamuk dengan satu senapang. You nak tembak itu nyamuk dengan senapang. So log tu guna untuk soalan-soalan yang dahsyat. Faham? So make sure mark here 2 and 3. Okay, habis. Sir, I get 4 over 5 for X2.
Wait, let me check. Yeah, 54, 36, 27, and 8. This one is correct one. Correct one. All is correct. So check your solution again one more time. Okay. Okay, so wait, so tekan 3C2, 3C2, darab, jangan lupa darab 0.4 power 2 and times 0.6. Ya, saya dapat 36 over 125. Macam mana you dapat 45? Check again, Okay, guys, this is the whole answer. Mistake, right? Okay, good, good, no problem. You can do mistake now, but don't do mistake in the exam. Okay, okay, guys, settle. Okay, another thing, another good news is you can try to total up all this. Do you still remember? You boleh tambah semua ni. So bila you tambah semua ni, the total should be 1 for you to recheck. When you total all this, you should get 1. Faham? Okay. So jadi bila you dapat 36 125 and 8 125, sama ada you nak tahu betul atau salah, you try to total and see all this. Total semua ni kena dapat 1. Kalau you tak dapat 1, something wrong with your answer. Something wrong with your solution, not answer, solution. Faham? Okay, guys. Can I move on to next? Can, Okay, thank you. Okay, soalan 12. Okay, 12, Okay, so I think most of you know about what are the question that we're going to do now. This is a linear log. Kalau you jumpa paksi yang ada log semua macam ni kan, log sometimes is 1 over x, right? So ini sebenarnya adalah linear log. Okay. Now, saya selalunya advise my students, simple advice, because most of the students are not good in maths, right? Okay, itu hal kedua lah. Kita nak jadi pandai. That is the first thing. Okay. Tapi saya bukan nak pandai, bukan sederhana. Saya nak you cuba dapatkan markah yang banyak. Try to collect the marks, maximum marks. That's what I always request from my students. Okay, untuk kamu saya boleh bagi kamu satu cadangan. Can you see these 2 points are given perfectly? Ada 2 titik yang dia sudah bagi perfect untuk kita. Okay, class, for any straight line, if the 2 points are given completely, for any straight line, if the 2 points given completely, saya boleh bagi kamu satu cadangan. Try to find the gradient and the C first. Because your gradient and the C can give you marks. Faham? Even though kamu belum lagi mula nak selesaikan soalan ni, kamu sudah pun ada markah dah. Faham? So jadi, kalau boleh, itulah kerja yang pertama you kena buat. Okay, come. So I going to do the gradient first. Hope that you understand the formula of gradient. Don't ask me what is the formula of gradient. Y2 minus Y1, X2 minus X1. See, remember that formula, right? Y2 minus Y1. So, saya nak ambil Y2 minus Y1. Saya nak ambil ni lah, tengok ni. Ni Y, tolak Y ni. So, 17 over 2 minus 9 over 2. (17/2 minus 9/2). Then after that, X tolak X pula. X minus 2. X minus 2 is 4 minus 2. Guys, help me please. What is the answer? What's the gradient? 2. 2. Okay, good. Thank you. So, adakah jawapan kamu betul? Adakah jawapan kamu betul? Maybe you can ask me, sir, why you asking me this question? Okay. Saya selalunya akan bergerak konsep dengan logic idea. Okay, what I mean by logic, can you see my gradients are moving up? Dia nampak you bergerak ke atas, that means my gradient should be positive. So at one time I can know that jawapan saya betul lah, lebih kurang betul. Positif, dia hampir betul. Faham? Okay, tapi kalau you terdapat negatif, that means you have to be aware. Graph naik, kenapa saya dapat negatif? Then you recheck again. Understand? So that's how you have to work. Ini untuk apa tahu? Ini nak kurangkan kita punya careless mistake. Okay, after done,
Saya nak pilih gradient yang kita dapat. Gradient kita dapat adalah 2. Dengan saya nak pilih satu titik. Mana titik pun tak apalah. Contoh katakan you pilih titik ni. Nampak? Mana titik pun tak apa. Dan saya nak guna formula ni. Y equals to mx plus c. Saya nak guna formula ni untuk cari dia punya c saja dulu. Okay, y ni kenapa ada pelajar tanya, sir, kenapa capital Y? Because the what you call the label, the what you call the label of the y is not y, you know, it can be anything, right? That's why. So inilah nilai y kamu 902. Gradient kamu 2 dan x kamu adalah 2 tambah c. So ini adalah 4 tau. 4 ni kalau pindah sebelah sana dia akan jadi minus. 4 kalau pindah sebelah sana dia akan jadi minus, right? So 9/2 minus 4 you will get 1/2. That means your c is 1/2. Faham? Kita sudah berjaya dapat c. Okay, faham? So actually at least until here maybe the schema can give you about 2 marks, you know. Kamu boleh dapat 2 markah tau. So rather than 0 marks, I can happily get 2 marks, what? Faham, eh? So jangan tinggalkan kosong. During your exam, please do not leave empty. Your question don't be empty. Do something that you understand. Okay, so after that, lepas itu saya nak buat apa? Saya kena ambil equation ni. I need to reduce to the log 10y. Faham? Ambil equation ni kena reduce kepada log 10y. Y is what? Hx. Okay, y is equal to hx over k, right? Betul kan? Okay, good. Okay, kelas, first thing apa yang you kena fikir, tengok y dekat sini dan tengok dekat paksi kamu apa berlaku kepada y kamu ni. Tengok ni. Dia sudah jadi log 10y. Maksud dia, y kamu kena masukkan log 10. So, jadi kamu kena masukkan log 10 both side. So, kamu kena masukkan log 10 both side. So, masukkan y sebelah sini. Dan masukkan semua ni di sebelah sini. Faham? So, itu yang kita kena buat dulu. First step. Done, Wah, so fast, Siapa tu? Aminjit, so fast you. Okay, never mind. Okay, come. So, you're going to get log 10y. Okay, saya nak pecahkan ni tau. Ini kalau kita pecahkan dia, the divide going to be minus in log. Divide going to be minus. So, you're going to get log 10 hx minus log 10. Guys, square root saya nak jadikan dia sebagai 1/2. Sama, dua-dua sama saja. Faham? So, jadi yang atas-atas ni semua kita boleh turun bawah ni. X ni boleh turun depan. Dan 1/2 ni pun boleh turun depan. Faham? Ini semua boleh turun depan. So, yang level yang ketiga dalam log tu selanjutnya semua tu boleh turun depan. Faham? So, jadi kamu akan dapat another step. Nampak? Okay, settle, right? So, jadi saya nak selesaikan dia cepat-cepat ni. Tengok depan. So, you have to understand this. What is this? Ini akan jadi y tau. Y. Ini adalah x. Sebelah dia adalah gradient. Dan semua ni akan jadi c. Faham? So, jadi ini adalah kamu punya y. Ini adalah kamu punya x. Dan sebelah x selalunya gradient. Dan yang belakang tu adalah c. Dia sekali dengan c negatif tau. Okay. So, now kita punya tugas senang saja. Kita sudah hampir kepada jawapan dia. Kita ambil dan samakan dia. So, ambil gradient ni. Ambil gradient ni. Samakan dengan gradient ni kat kita yang kita dapat tu. Faham? So, that means log
10H sama dengan 2. Kan? Kalau you terbalikkan dia, dia akan jadi shift lock. Kalau you terbalikkan lock 10, dia akan jadi shift lock. Tekan kalkulator kamu, tekan shift, tekan lock. So, bila tekan shift, tekan lock, sebenarnya ini dua-dua ni akan tukar tempat tau. H dengan 2 ni akan tukar tempat. Jadi, dia akan jadi macam ni. Kalau saya tukar tempat lah, tengok ni. Kalau saya tukar tempat, dia akan jadi macam ni. Nampak? H kamu adalah 100. You're going to get H is 100. Faham? Settle, right? Okay, next one. So, yang kedua, negative 1/2 with the log 10K equals to kita punya gradient adalah 1/2. Okay, kalau negative 1/2 ni kalau pindah sebelah sana dia akan jadi bahagi kan? So 1/2 divided with 1/2 is become -1. Dia akan jadi -1. So jadi kamu akan dapat satu lagi step log nampak -1. Dan lepas tu kalau kita terbalikkan macam tadi you akan dapat 10 -1 equals to K. So K kamu adalah 1/10 ataupun 0.1. Okay, so this answer. Done. Okay guys, done. So this is my entire answer for question 12. Soalan 12 ni jawapannya. Interesting, right? Just very fun. We are doing the questions, connected them. Okay, cepat. Okay, done, huh? Okay, good. Thank you. Okay, section B. Okay, ready, guys? So maybe some of you are thinking, so what question is this? What chapter is this? So that is the first thing will be pop up in your mind, right? Okay. So kalau kita baca apa yang kita akan jumpa dekat sini, ini macam simultaneous equation pun boleh berlaku. Tapi bila saya baca soalan ni, saya baca, saya terjumpa satu perkataan. Maksimum. Nampak ni, perkataan maksimum. So selalunya maksimum minimum ni bila kelas? Maksimum minimum ni selalunya berada dalam kita punya what you call differentiation. Maximum, volume maximum. Right? Ingat lagi tak? So maximum minimum selalunya kita akan jumpa dalam kita punya differentiation. So jadi ini mungkin soalan differentiation. Neman, we see first. Okay. So apa yang dia katakan sini kita baca dulu soalan dia. Diagram 10.1 shows a rectangular cardboard KLMN with a perimeter of 100. Dia punya perimeter dia tambah semua ni kena dapat 100. Used to form a closed cylinder with the maximum volume. Okay, maximum volume. Maximum volume, guys. Ini penting untuk kita. Maximum volume ni. Okay. So satu lagi dia bagi perimeter is 100. Okay, fine. Keep aside all this. Okay, the height of the cylinder. Okay, fine. Kamu boleh baca. 10.2 shows the two circles that will be cut from the cardboard TUVW to make a cover and the base of the cylinder. Okay, cover ni selalunya adalah penutup, right? So kalau penutup kena besar ke kena kecil? Kalau kecil, you tak boleh tutup, dia akan jatuh dalam. Faham tak? I hope that you understand. Huh? So kalau cover should be a bit bigger than the actual size, actual cylinder size lah. Kalau dia kecil, dia akan jatuh dalam. So dia tak boleh nak cover. Okay. So determine by calculation whether the given size TUVW cardboard is suitable to be used to form a cover and the base of the cylinder. So lepas kita dah selesaikan ni, kita kena check sama ada ini boleh atau tak boleh. Boleh tak kita jadikan dia sebagai cover? Faham? Okay? So come, we're going to do this first question. Okay, first maklumat yang saya nak guna lah ini dia, perimeter. So perimeter is 100. Okay, come. So kalau yang ni P, yang ni pun P, right? Kita ada dua P dekat sini, ini pun P. So kalau ini Q, yang ni pun Q.
So we can total up them. 2P, 2Q. We have 2P. We have 2P plus 2Q equals to 100. So boleh divide everything by 2. I will going to get P plus Q equals to 50. Faham? So saya tak tahu nak buat apa. Saya tinggal macam ni dulu. Saya nak teruskan lagi untuk saya punya soalan. Okay. Dia kata volume. Dia ni the volume of the cylinder. Cylinder kan? Cylinder. Nampak cylinder? Volume of the cylinder. Okay. Volume of the cylinder. Kalau you tengok cylinder. Cylinder ni dia cylinder. Cylinder adalah pi r square h. Faham? Pi r square h. Okay. Kita punya r. Okay. Dengar betul-betul lah. R. Okay, sebenarnya benda ni, kamu tengok cardboard ni kamu kena lipat tau. You faham tak apa yang saya kata you kena lipat cardboard ni? Cardboard ni kalau you bulatkan dia akan bulat jadi macam ni, kan? Betul tak? Cardboard ni kalau you ambil cardboard ni, you bulatkan dia akan jadi macam ni, betul tak? You nampak? So this is supposed to be your cardboard. Lebih kurang lah, saya belum habiskan lagi. Saya cantum dia akan jadi bulat, betul tak? So kamu kena faham logik dia, inilah kamu punya P tau ni. So this your P sebenarnya, inilah P kamu. Inilah P kamu. P itu yang jadi bulat. Faham? So nanti kamu kena buat apa? Ini yang bila you bulatkan dia, ini akan jadi bulat. Panjang ni akan jadi bulat. So bila dia jadi bulat, tengok ni. Wait dah. Saya kena tunjuk kat kamu baru akan faham. Okay, nampak? Saya sudah bulatkan dia jadi silinder. Okay, faham tak? So that means inilah kamu punya P yang jadi bulat macam ni. Inilah ini ni. Ini yang kamu punya P ni. So ini sebenarnya adalah circumference, right? Ini adalah circumference. So what is the formula of circumference? Apa dia formula circumference? Anybody? Tengok tu. Semua sudah lupa dah. Guys, what is the formula of circumference? 2 pi r, sir. 2 pi r. Okay, jadi 2 pi r sama dengan P. 2 pi r sama dengan P. Okay, kita ambil dulu. Okay? Okay, tengok Tengok ni. Okay. 2 pi r sama dengan P. Okay, 2 pi r sama dengan P. Jadi, dalam kita punya formula dekat sini, kita perlukan R. So, jadi dekat sini ada R. Jadi, tolong, express R. Make it R as a subject. So, R kamu adalah P over 2 pi. Faham tak, kelas? So, jadi ini akan masuk dekat sini. Faham kan? So, jadi R kamu dalam sebutan apa dia? R kamu dalam sebutan P. Can you see your R is in terms of P? So, R kamu dalam sebutan P. Okay, jadi H kamu pun jadilah sebutan P. Kalau boleh, H kamu adalah sebutan P. Guys, if you look at on top, H kamu sebenarnya adalah Q lah. H kamu lah Q, betul tak? H kamu yang jadi Q. Inilah Q kamu. Faham kan? Inilah Q kamu, betul tak? So, H kamu adalah Q kan? So, jadi kita express Q dekat sini. So, Q kamu adalah 50 minus P. Saya nak semua dalam sebutan P saja. Satu sebutan. Saya nak semua dalam satu sebutan. That means bila saya ganti semua ni dalam ni. Okay, dengar balik kita buat macam ni. Tengok depan. Okay, pi. Okay, R kamu adalah ni. Square dan H kamu adalah, nampaklah kelas apa yang berlaku kat sini? Tembak. Semua dalam sebutan P. Okay, maybe you can ask me the reason. So why we have to do that? Sebab bila kita nak buat differentiation, kita kena ada satu huruf sajalah. Jangan bagi ada banyak huruf. Kalau you nak ada, katakan you ada Y,
sama dengan 4x, you boleh differentiate dy dx. Kalau you ada y is equals to 4xz, you tak boleh differentiate benda ni. Faham tak? You cannot differentiate this. Understand? Tapi boleh differentiate, but not now. High level. Okay? Faham? Ha? Sekarang tolong ringkaskan dia dulu, baru kita differentiate dia. Kalau tidak, nanti kamu akan pening. So, pi. Nampak? So, kita potong yang mana kita boleh potong. Pi ni boleh potong tau. Sebab sini ada 2 pi, buang 1 pi. Okay. So, sekarang tolong ambil perhatian. Saya nak darab, jangan keliru. Okay, bila P square darab ke dalam ni, you akan dapat 15 P square. Tapi 50 dengan, okay, tak apa, saya tulis dulu. Nanti kamu blur pula. Okay, ini darab dengan ni tau. Okay, kita buat apa? Kita asingkan nombor dia dengan huruf dia. Okay, ini nampak ni. Tengok ni, P square over 4 pi darab dengan 50. So, sebenarnya ni boleh potong. Ini 2, ini adalah 25. Faham tak? So, kalau saya asingkan dia, is 25 pi. P square saya letak kat tepi. Okay, tengok depan. Saya letak. Cuba beritahu saya, kalau you tak faham, beritahu saya. Jangan duduk diam. It's supposed to be 25 over 2 pi P square minus 1 over 4 pi P cube. So inilah saya dah expand dia. Okay, saya sudah expand dia. Okay, saya baru nak differentiate dia. So baru saya nak buat dy dx. dv dp. Okay, 2 ni kalau you darab dekat depan, so 2 ni boleh hilang lah. So tinggal 25 over pi. P minus, okay, 3 ni kalau darab dekat depan, you akan dapat 3 over 4p, say 4 pi. P square. Faham? So I already differentiate. Saya sudah pun differentiate dia. Okay, saya sudah differentiate dia. Okay guys, understood? Okay, lepas itu, maximum or minimum, dy dx going to be 0, right? Maximum or minimum, dia punya dy dx akan jadi 0. Jadi dekat sini dia akan jadi 0. Kenapa dia jadi kosong? Sebab dia nak volume yang maximum. Okay, that means I need to go, okay, sebenarnya jawapan dekat bawah lah. Kita apa, saya ambil ni, saya letak bawah. Okay, so kamu kena buat apa? At maximum, maximum volume. Maximum volume dv akan jadi kosong. So kamu kena ambil ni, jadikan dia kosong. Cepat. Kita ambil semua ni, kita jadikan dia kosong. Faham? So sekarang saya nak buat apa tau? Saya nampak dekat bawah ni ada pi, dekat sini ada 4 pi. Saya nak darab semua dengan 4 pi. I want to times everything by 4 pi. Saya darab dengan 4 pi. Sini pun saya darab dengan 4 pi. Darab semua dengan 4 pi. Nak hilangkan pembuah dia. So sini pun darab dengan 4 pi. Semua tak? Semua kena darab dengan 4 pi. So jadi apa akan berlaku? Pi dengan pi boleh cancel kan? So tinggal 4 dengan darab dengan 25, dia akan jadi 100 pi.
minus. Yang ni kalau 4 potong, pi potong, tinggal 3pi kuasa 2. Equals to 0. So this is the quadratic equation which we can factorize. So kita boleh keluarkan P. P tinggallah 100 minus 3P equals to 0. Faham? Dan ini adalah quadratic equation yang sudah factorize. Jadi kita ada dua jawapan ini. Jawapan ini akan jadi kosong. Ataupun ini akan jadi kosong. So P kamu akan jadi kosong. Ataupun 100 tolak 3P akan jadi kosong. Okay, 3P become 0. So jadi kamu akan end up here become 100 over 3. Okay, memang P kita tak boleh jadi kosong lah. Faham? Dia tak boleh jadi kosong. Jadi kita buat apa? Kita ignore jawapan ni. So ini jawapan kita kan? Ini jawapan kita. P kita lah 100 over 3. Okay, apa yang dia minta? Saya tahu macam soalan pula. Dia minta apa? Dia suruh cari sama ada sesuai tak sesuai. Okay, come. Okay, lepas saya sudah dapat P saya 100 over 3, saya nak ambil P saya. I'm going to take the P, I'm going to substitute inside here to get the R. So P kamu berapa? 100 over 3 divide by bahagi dengan 2 pi. So can anybody help me to get this value? Any value, but you can use decimal also kan? 100 over 3 divided by 2 pi. 5.31. 5.31. Yes. 5.31. Okay, sentimeter lah. Sentimeter ke atas dia. Yes, sentimeter. Okay, 5.31 sentimeter lah. Tak letak pun tak apa, no problem. So kita sudah dapat, kita punya radius silinder kita lah 5.31. Radius silinder kita lah 5.31. Ataupun you nak dapatkan diameter dia pun okay. You want to get the diameter also can, up to you. Diameter, what's your diameter? 2 times of this. $10.61. 10.662, right? So just now I round off. Oh, round off. Okay, it's 10.61, right? 10.62, right, guys? Sebab 2 kali kan? Okay, dengar. Settle, right? Okay, kita dah dapat diameter. Okay, kita pergi kita punya soalan sekarang. Okay, cuba tengok diameter ni berapa. Berapa diameter ni? Guys, berapa diameter dia? 11. Yes, 11. Dan kita punya diameter tadi adalah 10.62, right? 10.62. So, jadi kita punya penutup. So, the 11 is greater than 10.62. So, that means, apa maksud dia? Dia kata apa kat sini? Is suitable to used. Is suitable to be used. Faham? Faham tak kelas? Is suitable to be used. Faham tak apa yang berlaku kat sini? Sebab dia punya cardboard kita, dia punya diameter is 11. Dan diameter silinder kita lah 10.62. So 11 is greater than 10.62. That means is enough to close the base and the top one. Nampak? Okay? So you can write there lah, whatever you want to write. Okay, done. So 8 markah. So that's the reason why this question is a bit longer. Okay, differentiation done. Class once done, let me know. I can move on to the next question. How is suitable? Budak ni nak kena dengan saya dah. How is suitable? Okay.
You want your circle is this. This your cylinder. It is your cylinder. Okay, this is your cylinder. Okay, you nak tutup dia. You want to cover this, right? So if you want to cover this, you nak tutup atas dengan bawah. The cover should be like should be a bigger size or the equal size. Understand? You faham tak apa yang saya kata? The cover, penutup atas dia, the circle should be either same size or greater. Understand? Same size or greater. Kalau size dia kecil, kalau dia punya size kecil, dia tak boleh tutup, dia akan jatuh dalam dia. It's not suitable to close, right? Faham tak? So jadi dia kena dapat satu penutup yang besar. Should be greater or equal size. Faham? So that's the reason. That's I say it's suitable. Okay, guys. Done. Let me know. I can go for next question. Done, huh? Okay, good. Okay, okay, I go for the second one lah. Okay, the member of the art club MRSMX want to draw a mural on the wall of their college computer lab. The design of the mural is concurrent blue square as shows in the diagram 11. Okay? Concurrent tu maksudnya sama lah. Square. Square ni adalah segi empat sama. And everything is blue color. Okay, fine. The blue square shaped at 20th row until 25th row will be painted red. Okay, kamu faham kan? Maksud dia yang ke 20 sampai 25, dia akan bukan lagi biru, dia akan jadi merah. Okay. First question. Derive the formula of the sum of the first n terms, okay, Sn, of the number of blue square shape that are drawn. Maksudnya dia minta warna biru saja tahu, dia tak minta derive how many marks here? So ulang balik dekat sini. Dia kata apa kat sini? Segi empat sama berwarna biru berada di baris ke 20 hingga 25 akan dicat dengan warna merah. What they call the blue square shape 20th to 25th will be painted a red color. Okay, fine. First of n. Derive the formula of the sum of the n sum of the first n terms of the blue first n terms of the number of blue square shape that are drawn. Okay. Sebenarnya soalan ni ganjil tau. Okay, sebenarnya what I said ganjil. Okay, actually lepas itu sebenarnya dekat atas ni pun ada biru tau, nampak? Saya bila buat soalan ni dengan pelajar saya pun keliru 2 kali tau. Okay, sebenarnya macam ni cerita dia. Here they have blue. And after that also they got the blue here. So the middle one is the red color, right? The middle one is a red color, right? That's what we understand, right? That means maksudnya dekat bawah pun biru, atas pun biru, tengah-tengah dia ada 5 row tu yang bukan 5 row. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 6 row tu jadi warna merah dan dia kembali jadi warna biru dekat atas. Okay. So what we can do here, they ask for the first blue, right? Okay, dengar. Okay, is n. Maksud dia dengar tu kelas, dengar betul-betul. That means wait, let me check again, come back. Okay, I want to know whether it's AP or GP first. Okay, ini adalah AP sebab you tengok dekat sini 1 sudah jadi tambah 2, lepas tu lagi tambah 2. Faham? Dia bertambah 2. That means the A is 1 and your D
and your D is 2. Faham tak? A kamu 1 dan D kamu adalah 2. Okay, A1, D2. Okay, A1, D2. Okay. So now I'm going to get the first blue, right? Okay, this is a word that disturb me. Seterusnya hitungkan bilangan bentuk segi empat yang berwarna biru yang perlu dicat dengan jadi warna merah. Okay, jangan depan. S N. Okay, you know right formula SN? I write the formula first for you. You know what? Sir, what is that? But the fourth row, the number of blue shape is 9. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaya, can you see they already skip here? They already skip. Understand? They are not continuous. Actually, they are just giving another part. You see, they already give you first row, second row, third row dekat sini. Ini dia tak beritahu row ke berapa. Faham? It's not the continue one. It just skip. Faham? Macam ni lah kelas. Macam ni. Yeah, look at this like this. Let's say example is 2. I plus 3. I plus 3 become 5. I plus 3 become 8. Then I put dot. I put here something like this. Understand? So this is what I'm missing in the middle here. So you cannot count this one as a D. You cannot use as a D. Okay, good. Okay. So saya nak ganti dekat sini. Okay, saya nak ganti N kamu dengan N. N tak ada nilai lah. N still N. So A kamu 1. Dan D kamu adalah 2. Okay. So now is 2 plus 2n minus 2. So this one can be cut. 2 minus 2 is 0. And then we cut some more. 2 and 2 can cut here. The n become n square. So inilah n terms kamu. So these are n terms. Habislah. Faham? These are n terms. Boleh faham? Okay, these are n terms. So lepas tu dia kata apa? Okay, they ask you to calculate the number of a blue square shape that will be painted red. So blue which is painted red means berlaku dekat mana? Daripada 20, daripada S20, daripada S20 sampai S25 kan? Betul tak? S20, kamu baca kat sini. S20 to S25 is become the red, right? Okay, apa yang kamu kena faham? Kamu kena ambil, okay, daripada depan ni, S1 sampai sini kan ni. Ini dipanggil S25. Ini dipanggil S25. Faham? Sorry, it's not S like T, sorry. Ini kan T, So daripada T20 sampai T25, T20 sampai T25, dia akan berwarna merah. Okay, dengar betul-betul. Kamu kena daripada depan sampai ke belakang dipanggil S25. Faham tak? S25. Jadi kamu kena tolak ini. Ini kena tolak tau. Ini kena tolak buang. Jangan tolak 20 tau. Ini 20 ni tak boleh tolak. Ini adalah T19. Faham? That means you kena tolak T19. Faham tak? That means the total is S25 minus S19. Don't minus 20. Kalau you minus 20, 20 sudah hilang pula dalam dia punya jawapan. Faham tak? Ini dia punya sistem kita. So that means S25 minus S9. So kamu akan dapat bilangan yang berwarna merah. And we have another good news here, class.
You tahu apa kita punya good news? Sebab tu dia guna perkataan seterusnya. Dalam bahasa Inggeris dia kata hence, right? Maksudnya kamu gunalah benda ni sebab you punya n, formula Sn kamu sudah diringkaskan jadi n square. Jadi kamu tak perlu risau. Kamu sudah ada formula Sn yang sudah diringkaskan untuk kamu. Jadi terus guna dari dia saja. Kita depan. Okay, n kamu 25, ganti kat sini 25. So it's 25 square minus 19 square. So berapa ni? Anyone? 25 square minus 264. 264. Thank you. So inilah bilangan square yang dia akan chart dengan warna merah. So habis. So this is your answer for question number 14A. Guys, done? Dah ada? Okay, good. Ni senang saja, jangan buang masa kamu. Okay, so ini kita baca nanti. Okay. Now, diagram 12 shows the information of the about the rainforest based on the report of the NGO. So rainforest lah. Okay, and 785 million rainforests remaining from the all over the world. Ini yang baki yang tinggal lah. So it's actually in hectare, you know. So dia tak tulis dalam bahasa Inggeris. Actually is million hectare. 785 million hectare of rainforest remain from the all over the world. Okay, balance lah yang tinggal lah. Okay. Now, the report also stated that the average annual rate of deforestation. Faham tak maksud perkataan deforestation? Tak faham, tengok ke atas. Pemusnahan hutan. Itu maksud dia deforestation, right? In the world is 0.8. Maksud dia, setiap tahun 0.8% akan berkurangan. Berkurangan. That means pemusnahan hutan. Hutan kamu tu akan jadi semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Okay, kita punya peratus is 100%. So 100% maksud dia tak berkurang apa-apa. Do you still remember 100% means dia tak jadi apa-apa. Dia masih 100%. Dia tak jadi apa-apa. Okay, kalau dia jadi kurang, dia akan kena tolak ke depan. Kalau dia bertambah, you kena tambah sebelah sini. Faham? So jadi kamu ambil 0.8, kamu ambil 100% minus with the 0.8. So kamu akan dapat berapa dekat sini? 99.2%. So inilah hutan yang tinggal pada tahun yang kedua. Faham tak? So pada tahun yang kedua, 99.2% yang tinggal. Not 8%. 8% adalah pengurangan. So from 785 million ni, inilah percentage yang akan tinggal nanti tahun kedua. Faham tak kelas? Please understand this. Okay. So lepas tu, okay, find the remaining area of the rainforest in million hectares for the nth year from 2021. Maksudnya 2021 ni adalah kita punya A lah. So this 2021 ni adalah kita punya A. Faham? Ini adalah jadikan kita punya A. So jadi saya sudah dapat apa dia maklumat kat sini. So A saya adalah 785. So acre tu tak perlulah, biarkan dia. 785. Nanti kita boleh tulis 785. Okay, another thing is a student asked me a question. Guys, I already told you a few times. Percentage is a fraction. Percentage adalah fraction. It's like 99.2 over 100. Kan, dia sudah jadi fraction. Dan fraction adalah ratio, right? Fraction is a ratio, right? Fraction adalah ratio. Jadi ini adalah common ratio. Faham tak? Kalau peratus, percentage is fraction. And fraction is a ratio. Faham? This is a common ratio. Jadi kalau common ratio, ini adalah GP. Faham? Ini adalah GP.
Nah, kelas, ini kamu punya dua nilai dia. So, ini adalah kamu punya A dan ini adalah kamu punya R. Faham? So, saya sudah dapat dua benda ni. Okay, dia suruh cari rainforest yang tinggal untuk tahun yang ke N year. So, that means TN lah. So, tahu formula dia? AR N-1. AR. A kamu adalah 785. R kamu adalah 0.992 N-1. No, you cannot use 0.008. You know why? 0.008 adalah dia punya pengurangan. Faham tak? Saya nak tanya you satu soalan. How to ask you this question? Wait, let me check. Sekarang, saya kata, harga kereta saya akan merosot 2% every year. 2% dia akan turun, harga kereta saya akan turun 2%. Okay. So katakan harga kereta saya adalah RM100. Contohlah, harga kereta saya RM100. Pada tahun yang kedua, harga kereta saya RM2 saja. You faham tak apa yang saya kata logik saya? Harga kereta saya, the price of my car is RM100. Harga kereta saya adalah RM100. Dan harga kereta saya akan menurun setiap tahun 2%. Dia akan turun harga dia. So that means the price of my car is 98%, not RM2, not 2%. 2% itu adalah penurunan dia. Faham tak? You jangan keliru. The 2% itu adalah RM2 itu adalah duit yang dia turun. Tapi harga kereta baru saya adalah RM98. Faham? So, in this case dia minta rainforest yang tinggal. Berapa rainforest yang tinggal? Dan 0.08 adalah rainforest yang hilang, bukan yang tinggal. Faham tak? Bukan yang tinggal. Okay guys. Sampai sini saja jawapan kita. Baik. Something is fishy. Okay, saya rasa jawapan ni kamu tak boleh terima tau. Okay, sekejap apa dia kata kat sini. Find the remaining environment in a million hectare. Okay, they already mention here in million hectare. Dia sudah pun kata in million hectare. That means you tak perlu darab million hectare dah. You faham tak kelas? Ada pelajar sudah tanya saya. Ada pelajar sudah tanya saya. So here they already mention in million hectare. So that means your answer is already in million hectare. Jadi tak perlu tukar apa-apa. Dan benda ni tak boleh nak ringkas tau. Saya pun tak tahu nak ringkas benda ni. Dia akan jadi lagi teruk kalau you ringkaskan dia. So jadi biarkan jawapan ni. Ini jawapan dia. This answer. Ini jawapan dia. Cannot do anything. Itu jawapan dia habis. Faham? Kalau you nak expand dia, you nak ringkaskan dia, nanti dia akan jadi lagi teruk. So jadi biarkan dia macam ni. Okay? Saya tahu. Okay, next one. Hence, find the minimum number of years where at most, okay, the word here is at most, half of the rainforest, tinggal half. Okay, dengar saya tulis kat sini dulu. Dia kata, dia suruh cari tahu minimum year tahu, dia suruh cari minimum year, di mana at most tu adalah less and equal tau, at most adalah less and equal, dan rainforest yang tinggal adalah separuh yang tinggal. So daripada asal ni dia akan jadi separuh. That means 785 over 2. So what is in exam we accidentally expand it? Will they minus mark? No. Kalau you expand dia takkan potong markah. Tapi you akan tahu sendiri. Kalau you expand dia, you akan nampak dia nanti terlalu besar sangat. Okay? Actually, the answer that we're going to present in our exams should be very simple form, right? Kalau you expand dia jadi besar, tak guna juga. Faham? Okay, guys, look at the question number 2. Please. Look at the question number 2. Tengok ni kelas. Dia kata find the minimum nanti kita akan tahu lah. Minimum adalah nilai yang kecil. Number of years where at most, ini adalah simbol at most, half of the area.
Half of the area. Okay, half of the 2001 punya area. So half dia lah. So kita nak selesaikan dia sekarang. Okay, formula T saya rasa tak perlu risaulah. Ada kat sini kan? Ni formula T kamu. Ni formula T. Okay, so tolong ambil ni darab sebelah, bahagi sebelah sini. You akan dapat 0.5 kan? Okay, dan terpaksa kita kena masukkan log. Log 10 saja tau. Jangan masukkan log lain. Okay guys, yang ni kena turun depan tau. Turun depan. Okay, glass. 1 minute. Log ni saya nak pindah sebelah sana. Saya nak pindah log ni sebelah sana. Dia akan jadi bahagi tau. Tapi log ni adalah kurang daripada 1. Can you see this one is 0.9? So, sebarang log yang kurang daripada 1, dia akan hasilkan nilai negatif. Okay, dengar betul-betul. Ini adalah log yang adalah kurang daripada 1. Nampak tak dia? So, kalau dia kurang daripada 1, dia akan hasilkan nilai negatif. So, jadi tolong ingat kalau you pindahkan log ini ke sebelah sana, oleh kerana dia mempunyai nilai negatif, simbol ni kena terbalik. Simbol ni kena terbalik. Faham? Jangan lupa kena terbalik. So, tolong ambil kalkulator, bahagikan untuk saya. Anyone can give me answer with the 2 or 3 decimal place? Guys? Okay, thank you. 86.30. Okay. So ni jawapan kawan kamu, 86.30. So lepas tu tambah tolak 1 ni pindah sebelah sana, dia akan jadi tambah 1. N kamu adalah 87. Tambah 1 kan 87. Okay, that means okay, dengar sini kelas, tolong dengar. N adalah tahun tau. N adalah tahun. Tahun tak boleh jadi perpuluhan, betul tak? So jadi dengar betul-betul N kita adalah sama dengan atau lebih besar daripada ni, dia boleh jadi apa tau? N kamu boleh jadi 88, 89, 90, seterusnya lah, boleh jadi macam ni kan? Right? Your N can be more than 87. More than 87 can be 88, 89, 90, right? So you nampak tak tadi dia guna perkataan apa kat atas tadi? Do you remember this one? They use the word minimum. Minimum adalah apa dia? Tahun yang paling kecil. Minimum adalah tahun yang paling kecil. Jadi kamu balik ke soalan ini, ambillah jawapan ini, minimum. So N kamu yang paling sesuai untuk soalan ini adalah 88. Boleh faham? So this answer. So copy this answer and I want to go for the next question. Okay guys, settle?
Sir, why the linear inequality symbol change? Need to change? No need to change, right? No, yeah. This one. Okay, do you still remember last time you do this 2x more than 4? Okay, can you see this one? The number with the negative, if you bring that side, is what happened? If you bring a number with the negative, what happened? The symbol have to change, right? Right? Have to change, right? Okay, understand? Okay, because this negative, this what do you this log actually contain negative, you know. This log contain negative. You tak boleh nampak, kan? Ini adalah log yang ada negatif. You try to use calculator, press log 10 0.992, press and see. Cuba tekan. Log 0.992. Cuba tekan calculator. You akan dapat nilai negatif. So that log it actually contain negative, you know. Log ni ada negatif. Sebab tu kalau you pindah sebelah sana, simbolnya akan terbalik. Faham? So jadi tolong ingat, ini adalah peringatan untuk kamu. You can change and after that you can divide. No problem. You can change now, later you can bring and divide. Tapi ini dia jadi dalam decimals, right? That's why saya tak mau nak tukar kat sini. Okay, faham? So, untuk pengetahuan kamu kelas, whatever log, which is, tengok ni, log, okay, which is less than 1, nilai, you nampak ni kat sini, dia kurang daripada 1. So, sebarang log yang kurang daripada 1, mesti akan hasilkan jawapan negatif. Understand? Yes. Negative, whatever log which is less than 1, always will give you a negative value. Jadi ini adalah nilai negatif. Ini adalah nilai negatif. Kalau you pindah nilai negatif ke sebelah sana, simbol ni kena terbalik. Faham sekarang? Ya. Faham? Okay. So how to detect GP in this question? Kan tadi saya kata, kalau dia melibatkan peratus, very simple. Kalau dia melibatkan peratus, is memang GP. Kalau melibatkan peratus memang GP. Sebab peratus tu apa dia? Peratus tu adalah nisbah kan. For example 99.2%. Percent tu apa dia? Fraction, right? 99.2 over 100 kan. So fraction tu apa dia? Fraction adalah ratio. Fraction tu adalah dipanggil ratio. Kan? Fraction tu ratio, right? So ini adalah common ratio lah. Common ratio. Faham? Kalau melibatkan pecahan, kalau melibatkan peratus, itu adalah what you call GP. Faham? So, kalau you buat banyak latihan, you akan tahu dengan lebih mudah. Okay? So, guys, done. So, this is answer for question B. Hope that you can take the answer. So, can I move on to the next question? Can I? Okay, good. Thank you. Okay, soalan terakhir. Okay, come. Okay, the organizer want to organize a virtual running event. Virtual running event. Okay. The diagram 13 shows the period of the virtual run event that will be given by the organizer to all participants. Okay. The cost of each period is the RM45. It is given that the 3 circles and all the shaded regions are congruent. Maksudnya semua circle dengan shaded region adalah sama. Okay. The radius of the circle is 3 cm and the perimeter of the each shaded area is 2 pi. Okay. So pi dia sudah guna 3.142. 3.142. Alamak. Okay. Okay guys, listen. Saya letak macam ni dah 2 cukup lah. Saya tak mau banyak sangat. Tengok, saya nak bantu kamu saja. Okay. So I have to leave. Okay, never mind. Take care. Okay, kelas tengok depan. So ini saya nak letak apa ni? Saya nak letak radius kat sini. Ini pun radius lah. Sebenarnya dekat sebelah sini pun dia boleh jadi radius yang sama juga. This one also can be radius, right? Kan? Okay, ini letak tepi lah. So saya tak mau ganggu dia. Okay, what is this? Actually kelas, kalau you tengok dekat sini, ini adalah kita punya, sekejap ni.
Okay, nampak? Okay. So saya nak letak kat sini, ni adalah 3 cm. 3 kan? Dia punya radius 3, yang ni pun 3. Okay, lepas tu saya nak buat apa? Saya nak potong ni. You tahu kenapa saya potong ni? Apa dia punya unik dia? So bila saya potong dia, ini yang sebelah sini, ini adalah dipanggil segmen. Yang ni, yang kecil ni dipanggil segmen. Yang ni dipanggil sebagai segmen. So hope that you understand what you mean by segment ni. Okay, ini adalah segmen. Okay. So kita pernah belajar segmen banyak dah kan? Kita dah pernah belajar segmen banyak, betul tak? Okay. Sekarang kamu ada satu lagi tugas untuk kamu. You kena cari yang ni dulu. Dia punya theta dia. Okay. Dan kita sudah diberikan, ni you tengok ni, yang ini kan, dia sudah bagi kita sebagai 2 pi. Ni. Dia punya perimeter 2 pi. Jadi atas ni pi, yang ni pun pi lah kan? Faham tak? Atas pun pi, bawah pun pi. Sebab dia punya perimeter. Perimeter of the shared region is 2 pi kan? Dia sudah bagi kan? Okay, that means atas pi, bawah pun pi. That means, yang ni adalah pi lah. Ni. Yang ni adalah pi. Ini adalah pi kan? Faham tak kelas? Now, hope that you understand this. Do you have this formula S equals to R theta? Okay, S kita, inilah S kita. Inilah S. S kita adalah pi. R kita 3. Theta. So, tolong ambil bahagi untuk kelas berapa? Guna pi dia, 3.142. 3.142 bahagi 3. So, dapat berapa? 1.047. So, ni radian lah. Simpan dulu radian ni. Okay, radian ni simpan dulu. Okay, ada pelajar tanya saya, Sir, sebenarnya dia punya theta, wait let me, I do one more step on top here. So, sebenarnya dia punya theta adalah pi over 3. Kan, theta dia adalah pi over 3, right? Theta dia adalah pi over 3. Pi kamu adalah 3.142, dia sudah bagi. Faham? Sampai sini you faham kan? Okay, kalau you nak tahu, dekat sini saya nak bagi satu lagi maklumat. Yang ni adalah sama dengan berapa darjah? Anybody can give me this one? Ini sama dengan berapa darjah? Sebab pi kamu, what's your pi guys? Your pi is 180, right? So 180 divided by 3 berapa? Yes, 60. Faham? 180 divided by 3, 60. So simpanlah semua ni. Okay. Guys, do you remember the formula of segment? Maybe cikgu kamu pernah bagi formula ni. So kalau cikgu kamu ada yang tak pernah guna formula ni, kamu ambil simpan formula ni. So a segment is one of the most famous question in circular measure. So ni formula, tengok ni. Ini formula segment. Terus kamu boleh dapat. Okay, 1/2 R square theta. Sebenarnya kita punya luas adalah 1/2 R square theta kan? Tapi dia letak apa tak? Dia letak bracket ni minus sin theta. Tambah saja ni. So ini adalah formula yang boleh bagi kamu terus nilai segmen. Dia akan bagi terus nilai segmen. Faham? Dia akan bagi terus nilai segmen. Okay, jom kita buat. Okay. So 1/2. Ready guys? 1/2 R kamu adalah 3. Theta kamu ni adalah radian tau. 1.047 minus sin. Okay, dalam sin cos tangent kita selalunya akan gunakan radian pun boleh, degree pun boleh lah. So sekarang saya ada degree dah, better guna degree. Okay guys, help me to press your calculator and give me the value of segment. Guys, faster. Anyone? Mana budak-budak saya ni? Cepat, nak habis dah. 0.814. Thank you. Thank you, Liana. Liana, berapa? 0.814. Thank you. Okay, 0.814 kelas. Dengar sini. So, kamu kena faham apa tu 0.814 tau. Yang saya cari tu adalah yang saya lorek ni. Saya bukan dapat satu tu tau. Yang separuh saja saya dapat. 0.814. Okay, kita balik kepada jemaah soalan.
Okay, dia kata calculate the total area of the shaded region kan, total area of shaded region. Okay, kalau you tengok dekat sini, kita cari baru separuh dia tahu. Kita cari satu je. Jadi kita ada berapa benda ni? Satu, tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 shaded region. Okay, kelas, tolong dengar dulu apa yang saya dapat. Ini saya nak darab 2 tau. Sebab saya nak dapatkan satu objek ni. Sebab segmen ni adalah separuh dia. Saya nak darab 2 dulu. Saya sudah darab 2. Tadi kita ada 7 bentuk yang sama macam tu. Kan? 7 kan? Betul 7 tak? Yes, 7 betul. So, saya kena darab 7. So, bantu saya darab. Thank you. 11.396. Okay, good. Thank you. Apa ni? 0.814 kena darab 2 dulu tau. 0.814 darab 2. Lepas tu darab 7. Kenapa you dapat jawapan lain? Okay guys, settle? Betul Okay, jawapan saya betul. Okay, thank you. Okay, lepas itu dia kata apa kat sini? Okay, lepas itu dia kata the organizer intend to color the shaded region with the gold color. Oh, dia nak warna dengan warna gold. The cost of a gold coloring is RM1 20 cent per centimeter square. Okay, calculate the percentage of the increment of the cost that will be borne by the organizer. So, berapa peratus pertambahan dia? Okay, actual dia 45 tau. Nak buat benda tu adalah RM45 kan, actual dia. Sekarang, okay, sekarang kita sudah ada dia punya luas. So, saya nak ambil untuk 11.396 ni. Okay, darab dengan 120. Okay, saya nak darab dengan 120. Faham? Saya nak darab dengan 120 sebab saya nak dapatkan dia punya harga gold dia. Okay, tengok depan. 11.396 darab dengan 1.2. So, kamu akan dapat RM13 lebih. Can I put as 6.8 lah? Faham? Kan? 6.8, right? Okay. So, ini adalah cost untuk kita punya gold. Okay, balik tengok kita punya ni. Okay. RM13 ni berapa peratus pertambahan ni? Bahagi dengan 45. Kenapa 45? Sebab harga asal dia adalah 45. Darab dengan 100%. So berapa? 13.68 over 45 times with 100. So 13 point. So inilah pertambahan dia. Faham? Inilah pertambahan dia punya cost dia. Sebab asal dia, ini adalah asal dia tau. Asal dia 45 ni adalah 100%. Asal dia 45 ni adalah 100%. Sekarang dia ada tambahan RM13.68 ni. So kita kena cari dia punya peratus. Okay, kelas habis. Take down the answer. Habiskan semua soalan? Habis dah, tamat soalan. Okay, so I already settled for you the what do you call, saya sudah selesaikan untuk kamu semua soalan paper 1 MRSM. Okay, so paper 2 nanti saya akan bagi kat kamu. Okay, so I think paper 2 I already given, right? So make sure you try to do first. Class, regarding your extra class, saya sudah tetapkan masa dah. So I will give you the extra class timetable. It will be like 11, malam tau, malam. So like 11 sampai 11:30 ke 11:50 ke, kita tengoklah sampai mana. Kalau you orang penat beritahu saya akan habiskan awal ke. Faham? Okay. So saya akan buat extra 2 class per week. That means 1 week kamu akan ada extra 2 lagi kelas.
Saya tak tahu nak buat apa dengan kamu. Saya nak tolong kamu maksimum, itu saja saya boleh buat. Since we have online, so we can do a lot of things. Try to use online opportunity and learn more. Okay. So sebab saya takut nanti saya tak cukup masa nak bantu kamu banyak. Okay. So I thought that's all class for today. So thank you very much, and I will see you next week. Bye bye guys. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you guys.